Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani pada malam ini. Malam ini kita akan menumpukan apakah manfaat ataupun faedah yang kita terima, iaitu Malaysia terima apabila kita terlibat dalam fasa ujian klinikal bagi pengeluaran vaksin COVID-19. Ini juga menjadi persoalan mengapa Malaysia agak ketinggalan dalam terlibat ujian klinikal vaksin COVID-19. Kita hanya memasuki ataupun terlibat dengan fasa ketiga berbanding negara-negara yang awal seperti Indonesia, seperti Turki, Brazil ataupun negara China. Jadi persoalan ini ataupun apakah perkara-perkara yang perlu kita teliti dan perlu kita lihat dengan lebih dekat. Semoga rakyat kita faham dan mereka yang terlibat, dikatakan hampir 3,000 sukarelawan kita yang sedang melaksanakan ujian klinikal fasa ketiga ini, kita akan lihat faedah-faedah pada masa ini dan juga faedah pada masa depan. Bagaimana kita menepani pandemik. Setiap kali pandemik baru akan melanda negara ataupun dunia, kita sudah bersedia dan mampu mendepani cabaran-cabaran yang akan kita hadapi, termasuk yang kita lalui sekarang, iaitu pandemik COVID-19. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Akmal Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Clinical Research Malaysia ataupun CRM ataupun Institut Pendidikan Klinikal. Assalamualaikum Dr. Akmal. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Terima kasih Dr. Akmal kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Dr. Akmal, mungkin sebagai permulaan kita nak tanya mengapa kita perlu terlibat dalam ujian klinikal vaksin COVID-19 ini, walaupun kita sudah pun tahu bahawa vaksin sudah pun ada di pasaran dan negara kita pun sudah roll out ataupun melaksanakan program imunisasi vaksin COVID-19, tetapi kita terus melakukan ujian klinikal ini. Apa objektif yang ingin dicapai dan kenapa kita masih terlibat dengan ujian klinikal yang dilaksanakan oleh KKM dan juga diselia oleh CRM ini? Terima kasih. Satu soalan yang menarik. Sebagai negara yang menumpukan clinical research ataupun research and development, ujian klinikal ini perlu kerana kita mesti bersama-sama dengan masyarakat global untuk mencari penyelesaian untuk masalah yang kita hadapi sekarang. Lebih-lebih lagi COVID-19 ini. Kita perlu bersama-sama dengan masyarakat dunia untuk mencari health solution, dan salah satu caranya ialah bersama-sama berganding bahu untuk menjalankan ujian klinikal dari segi ubatan baru, dari segi rawatan baru, dari segi vaksin juga. Saya berpendapat bahawa dengan adanya Malaysia berkecimpung dalam bidang ini, seperti apa yang kita lihat dalam Institute Medical Biology, Chinese Academy of Medical Science, Clinical Research, ini telah pun melibatkan 9 hospital, 9 tenaga pekerja, pakar dari segi pakar kesihatan penyakit, penyakit-penyakit. Ini sangat penting sebab pada pengalaman kita yang dulu, walaupun kita telah menjalankan uji yang klinikal selama daripada 2012, ada 14 ujian klinikal vaksin yang mana yang tidaklah sebesar apa yang kita lihat sekarang, walaupun mereka membuat clinical research tentang pneumococcal, dengue, tetapi ianya merangkumi pada nombor ataupun sukarelawan yang berjumlah lebih kurang tidak lebih dari 200. Ini 3,000 sukarelawan. Ini adalah besar, dan bila besar sebegini, kita lihat banyak logistik, banyak organisasi clinical research yang kita belajar. Lebih-lebih lagi clinical research ini memberi tributary yang baru kepada supporting untuk clinical research seperti laboratory technology, penyiasatan klinikal untuk mengetahui apakah yardstick yang digunakan untuk kita mengetahui keberkesanan vaksin ini. Kemudian kita pula dapat membuatkan preparation untuk negara kita
di mana sekiranya kita inginkan menyiasat clinical research untuk vaksin-vaksin yang baru, kita perlu belajar daripada protokol ini. Dan ini membuatkan kita lebih mahir bagaimana untuk menjalankan clinical research yang boleh memberikan penyiasatan yang menyeluruh dari segi keberkesanan dan keselamatan. Okey. Kita nak tahu lebih lanjut lagi, Dr. Akmal. Apa kelebihan Malaysia dan para saintis di Malaysia dalam bidang perubatan ini apabila kita terlibat secara terus ataupun secara langsung dalam ujian klinikal ini, lebih-lebih lagi dalam konteks vaksin COVID-19 ini, kita bekerjasama dengan syarikat ataupun institusi yang agak established dalam penyakit berjangkit, iaitu dari China. Kalau saya boleh terangkan, iaitu Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Science ataupun IMBCIMS. Jadi, apa kelebihan ataupun manfaat terus yang akan kita perolehi dengan kerjasama begitu baik ini? Pertama sekali, saya rasa kita perlu tahu bahawa negara kita mempunyai pakar yang tersohor. Saya bagi contoh seperti Nipah virus. Nipah virus yang kita tahu itu adalah datangnya daripada penyelidikan saintis negara. Itu satu. Yeah. Nombor dua, kita mempunyai kepakaran dari delivery of clinical research, yang mana kita boleh menyiapkan clinical research, ujian clinical research ini dalam masa yang sangat pantas dan juga mengikuti kualiti yang ditentukan untuk menjalankan clinical research. Tapi paling penting sekali, reliability. Maknanya kita memang boleh deliver. Dan ini disebabkan oleh negara kita sendiri yang mempunyai multiracial population. Ya. Kita mempunyai masyarakat berbilang kaum. Secara tak langsung, genomik negara kita mempunyai representatif 1/3 daripada dunia. Ini sangat satu value proposition yang tidak ada di banyak negara, yang mana dalam negara kita mempunyai satu value proposition yang boleh kita offer pada masyarakat saintis, terutama sekali masyarakat yang ada satu kaum saja seperti China. Yeah. Nah, apa yang kita perolehi daripada mereka? Kita memperolehi daripada teknologi transfer tentang inactivated vaccine, ataupun vaksin yang telah vaksin yang terdiri daripada nyam aktif. Ini satu perkara yang walaupun ianya telah pun diselidik lebih lama dulu, semasa kita di bangku sekolah, kita belajar tentang ini. Tetapi untuk membuat ujian klinikal ini, pengalaman yang kita perolehi adalah real, yang kita sendiri akan mengalami tentang keberkesanan dan keselamatan. Okey. Program ini sudah pun berjalan sejak akhir Januari lalu dengan ujian dilakukan di 9 buah hospital yang ditentukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita sudah pun melancarkannya dengan mahu lebih daripada ataupun sekitar 3,000 sukarelawan tampil ke hadapan. Di mana status sekarang, Dr. Akmal? Sudahkah kita mencapai 3,000 sukarelawan yang kita mahukan itu? Dan apakah jenis dos ataupun vaksin yang diberikan kepada mereka, dan adakah mereka ini akan dijadikan sebagai satu sampel ataupun contoh ujian klinikal untuk kita bergerak ke hadapan apabila COVID-19 ini mungkin mengambil masa yang lebih lama, walaupun vaksin yang lain sudah pun berada di pasaran dan sudah pun dilaksanakan program imunisasi ini. Jadi boleh Dr. Akmal ceritakan lebih lanjut tentang itu? Saya rasa kita sekarang walaupun ada lebih kurang dalam 12 vaksin yang telah pun digunakan oleh masyarakat antarabangsa, penyiasatan untuk mencari vaksin-vaksin yang lain masih lagi diteruskan, dan Malaysia sangat bersuang untuk menjadi salah satu negara yang memasuki dalam ujian fasa ketiga ini. Dan apa yang paling penting sekali ialah tentang ujian fasa ketiga ini, kita telah pun berjaya, walaupun nombornya ialah 3,000, kita telah pun berjaya menarik sukarelawan lebih kurang dalam 90%, iaitu
itu lebih kurang 2,700. Kita perlukan lagi 300 dalam masa yang terdekat ini. Ini sangat penting sebab ini menunjukkan bahawa kita ada ramai orang yang minat untuk bersama-sama untuk menolong menjayakan clinical research ini. Dan lebih-lebih lagi clinical research ini dijalankan dengan apa yang kita katakan sebagai pengawalan daripada National Pharmaceutical Regulatory Authority dan juga Ethics Committee. Ianya dijalankan supaya ujian klinikal ini memenuhi cita rasa keselamatan dan keberkesanan dalam masyarakat yang ditentukan oleh masyarakat antarabangsa seperti good clinical practice yang diiktiraf oleh International Council of Harmonization. Ini sangat penting sebab untuk menjalankan satu clinical research, kita perlu menjalankan clinical research ini secara beretika. Okey, tentang itu, di kalangan rakyat juga agak gusar kerana mereka ni kadang-kadang lebih pandai daripada Dr. Akmal juga, lebih pandai daripada pakar vaksin dan sebagainya. Mereka berbuat perbandingan. Kalau kes ujian klinikal yang kita lalui di Malaysia sekarang dengan 3,000 sukarelawan itu dikatakan mengambil vaksin yang dinyah aktif virus dari China, iaitu satu company ataupun beberapa buah company ataupun syarikat seperti Sinovac, dikatakan keberkesanannya berbeza-beza. Sama ada yang dilakukan di fasa pertama, fasa kedua di negara seperti Brazil sekitar 60%, di Turki sekitar 83%, di Indonesia juga tidak melebihi 70%. Jadi mengapa kita mengambil risiko perlu ada ujian klinikal fasa ketiga untuk rakyat kita, sedangkan di negara-negara yang sudah pun melalui itu keberkesanannya berbeza-beza dan agak merisaukan kalau 63%. Maksudnya walaupun WHO menetapkan piawaian melebihi 50% sudah boleh digunakan untuk mencegah pandemik COVID-19. Pandangan Dr. Akmal? Saya rasa statement Tuan Haji Nazri tadi memang cukup cantik sebab piawaian WHO ialah 50% ke atas. Yang paling penting sekali dalam ujian clinical research ini, mereka yang masuk, sukarelawan yang masuk dalam clinical research ini adalah berbeza-beza mengikut protokol dan juga mengikut negara. Misalnya dari segi Indonesia, mereka rekrut semua sekali golongan seperti bagaimana Malaysia. Di Brazil, mereka cuma rekrut healthcare providers, frontliners untuk memasuki clinical research. Di Turki begitu juga, mereka mengikut senarai umur yang ditetapkan. Jadi secara tak langsungnya keputusan adalah berbeza-beza. Tapi apa yang kita perlu faham ialah vaksin yang diselidiki adalah penting untuk mengetahui sama ada vaksin ini boleh mengurangkan kadar jangkitan. Boleh mengurangkan kalau kejangkitan berlaku, mengurangkan bagaimana jangkitan ini boleh memberi komplikasi ke tidak. Jadi dari situ kita lihat, misalnya dalam Brazil, walaupun dia punya keberkesanan agak rendah, walaupun ianya masih lagi di dalam piawai WHO, tapi bila kita lihat secara teliti di mana mereka yang dalam golongan ini yang mempunyai penyakit yang moderate dan severe, keberkesanannya ialah 100%. Bila kita lihat pada peringkat yang seterusnya, mereka adalah 70% efikasi ataupun keberkesanan. Jadi untuk kita mengambil satu nombor dan melabel satu vaksin tidak boleh mengawal penyakit ataupun jangkitan COVID-19 ini secara satu dimensi amatlah tidak adil. Jadi kita perlu lihat satu clinical research itu mempunyai berbagai protokol dan protokol itu melihat bagaimana mereka merekrut sukarelawan mungkin daripada yang saya terangkan di satu negara ini berbeza dengan negara B dan negara C.
Dan bila kita lihat dari segi sukarelawan itu, kita tengok macam mana dia punya respon terhadap ubat pada vaksin ini, amatlah berbeza dan kita tidak boleh mengambil satu nombor saja untuk represent satu vaksin. Dan dalam vaksin ini, ianya yang kita buat clinical research, ianya masih lagi diuji kaji dan kita lihat dari segi fasa 1 dan fasa 2 ini memberangsangkan dengan keberkesanan lebih daripada 90%. Kita perlu lihat di dalam masyarakat yang besar. Perlu diingat Malaysia menjalankan ujian klinikal ini sebanyak 3,000 pesakit, tetapi ujian klinikal yang sama juga akan dilakukan di Brazil yang mana akan merekrut lebih kurang dalam lebih daripada 30,000 pesakit sukarelawan. So, untuk menjawab soalan tadi, ianya berbeza-beza. Seumpamanya kita ada berbagai jenis buah-buahan tempatan seperti mangga, banyak-banyak jenis, dan kita tidak boleh melabel satu cita rasa satu buah mangga itu untuk melabel semua mangga-mangga lain. Sama juga dengan vaksin. Okey, bagi sukarelawan yang sudah pun menerima vaksin ataupun mungkin ada, saya baca ada selain daripada vaksin, mereka juga akan menerima placebo, iaitu satu perkara atau benda yang bukan jenis vaksin tetapi tidak ada antigen SARS-CoV-2 itu. Jadi bagi sukarelawan yang menjadi ataupun sakit untuk menerima vaksin ini, apa yang dimahukan dari sukarelawan ini, doktor? Mungkin kita pun orang yang di luar yang tidak jadi sukarelawan nak tahu juga dia apa yang akan dilihat dengan proses ujian klinikal yang sedang berlangsung ini, Dr. Akmal. Ujian klinikal yang selalu dijalankan memanglah perlu dibandingkan dengan apa yang kita panggil kontrol. Kalau tidak, ianya kita katakan bagus dan kita tidak ada perbandingan dengan satu lagi grup yang tidak mendapat vaksinnya. Ini perlu sebab pertama kita nak tahu bahawa keberkesanan vaksin ini bukanlah satu keberkesanan yang didapati disebabkan oleh keberkesanan vaksin ini didapati disebabkan oleh inokulasi vaksin, bukan disebabkan oleh orang-orang yang tidak dapat vaksin. Ini sangat penting sebab sekiranya tidak, kita akan ada elemen of bias. Maknanya kita tidak dapat membuktikan bahawa keberkesanan vaksin ini disebabkan oleh vaksin ini, bukan disebabkan oleh perkara-perkara lain. Nombor dua, secara kontrolnya ialah orang-orang yang sukarela dalam clinical research ini tidak boleh dijangkiti oleh kuman COVID sebelum ni. Jadi ini amat penting sebab kita nak tahu bahawa keberkesanan imunisasi yang dibina di dalam pesakit bukanlah disebabkan oleh jangkitan COVID-19 yang lepas. Jadi ini adalah salah satu syarat-syarat ujian klinikal yang dijalankan. Ya, berkaitan dengan keberkesanan ataupun peratus keberkesanan setiap vaksin yang sedia ada, seperti Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, kalau dari China itu Sinovac, kalau dari Russia kita ada Sputnik 5 dan sebagainya. Ada persentage yang seringkali diangkat oleh kumpulan anti-vaksin ataupun mereka yang tidak mahu menerima vaksin ini. Mereka rasa kenapa tidak ada 100%. Satu pun syarikat yang mengeluarkan vaksin ini tidak mencapai keberkesanan 100%. Cuba Dr. Akmal terangkan mengapa ini juga perlu kita jelaskan supaya tidak ada kekeliruan di kalangan masyarakat. Saya rasa ini
sangat mengelirukan sebab peratusan itu menunjukkan bahawa bagaimana badan kita boleh melawan penyakit ini dari segi kekurangan simptom, dari segi pembinaan imunisasi antibody dan juga sel-sel antibody di dalam badan. Ini yang menunjukkan keberkesanan yang berbeza-beza. WHO memang faham tentang perkara ini, disebabkan itu mereka meletakkan piawaian 50% ke atas. Kerana ini adalah berkesan untuk menjana apa yang kita panggil protection untuk orang ramai. Jadi bila jadi macam itu, kita perlu lihat bahawa apa yang kita nak bukanlah 100%, tetapi kebolehan untuk melepasi halangan yang kita telah ditetapkan oleh WHO, itu piawaian. Dan dari segi keberkesanan, kita perlu lihat, ini tidaklah dilihat daripada surface. Ada lagi perkara-perkara yang kita tengok macam mana pesakit-pesakit itu kalau dia severe, kalau dia moderate ataupun dia mild, bagaimana dia punya keberkesanan. Dan keberkesanan ini berbeza-beza dan ini yang menyebabkan kita dapat peratus merata yang yang direportkan sebagai bilangan 30%, 81% dan juga 94%. Apa yang penting, keberkesanan ini lebih daripada apa yang dipiawaikan oleh WHO. Dan kita ada badan seperti National Pharmaceutical Regulatory Agency yang memantau data-data daripada syarikat-syarikat terdiri daripada clinical research, daripada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Dan tidak cukup itu, mereka lihat preclinical data. Dan mereka also melihat dari segi bagaimana produk ini dihasilkan di dalam kilang-kilang syarikat. Adakah ia memenuhi kualiti. Dan tidak cukup itu saja, dalam jawatan kuasa JAF, ada lagi satu jawatan kuasa yang memantau semua data-data ini yang dihasilkan daripada clinical research dan terbitan dalam makalah perubatan. Pakar-pakar yang terdiri daripada yang diketuai oleh Dr. Kalai Rasul yang menjadi tamu Tuan Haji Nazri, telah melihat perkara ini dari segi pemantauan awal. Mereka ini terdiri daripada komiti yang tersukur dari segi pakar klinikal jangkitan kuman, pakar klinikal kesihatan masyarakat, pakar epidemiologi, pakar dari segi ujian klinikal dan pakar dari segi kesihatan awam. Jadi ini bukan saja terdiri daripada pakar-pakar dalam kerajaan, tetapi pakar-pakar daripada universiti, pakar-pakar daripada swasta dan pakar-pakar daripada institut yang tersohor. Jadi ini saya rasa pertama sudah ada satu badan yang memantau keputusan clinical research dan juga terbitan ujian klinik dalam makalah perubatan antarabangsa. Satu lagi ialah badan yang kita panggil sebagai National Pharmaceutical Regulatory Agency yang memantau tentang data-data yang dihantar oleh syarikat untuk diluluskan sebagai vaksin yang boleh digunakan oleh rakyat Malaysia. Okey, akhir sekali Dr. Akmal, ramai juga ingin menanyakan soalan ini. Saya rasa mengapa masih tidak ada vaksin yang boleh diberikan kepada mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, dan juga adakah vaksin yang ada sekarang ini sudah boleh diberikan kepada ibu mengandung ataupun mereka yang mempunyai alahan yang serius jika vaksin diberikan kepada mereka? Kebanyakan clinical research ataupun ujian klinikal yang dijalankan ianya membenarkan pesakit-pesakit ataupun sukarelawan yang berumur 18 ke atas. Dan tidak ada yang membuat ujian klinikal pada umur 18 ke bawah, kecuali satu yang saya tahu, iaitu ujian klinikal Pfizer yang membenarkan sukarelawan 16 tahun ke atas.
Nah, bila jadi macam ini, data untuk 18 tahun ke bawah tidaklah banyak. Dan ini yang menyebabkan banyak regulatory antarabangsa yang merumuskan bahawa hanya boleh diberi vaksin yang dibenarkan untuk orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas. Berbalik pada orang-orang yang mengandung, ibu-ibu yang mengandung, yang menyusu anak, memang tidak ada mereka yang dimasukkan di dalam clinical research. Mereka ini ada syarat-syarat yang tidak boleh dimasukkan di dalam clinical research. Mana sekiranya anda adalah orang-orang yang mengandung ataupun menyusu anak, mereka tidak dapat memasuki dalam clinical research, dalam ujian klinikal. Ini menyebabkan data dalam kumpulan ini sangat-sangat boleh kita katakan tidak ada. Ya. Jadi dari segi keselamatan dan juga kebersihanan, tidak ada data untuk orang-orang yang berumur 18 tahun ke bawah dan ibu-ibu mengandung dan juga yang tengah menyusu anak. Walau bagaimanapun, banyak perkara yang kita kena perhatikan, sama ada dari segi risiko dan juga keberkesanan, adakah ianya membolehkan ibu-ibu ataupun orang-orang ini mempunyai kebaikan. Jadi ini semua perlu dibincang dengan doktor masing-masing untuk mengetahui bahawa adakah mereka mempunyai risiko ataupun lebih kepada kebaikan untuk mendapatkan vaksin. Terima kasih Dr. Akmal. Jawab soalan Pak Haji. Pasti menjawab itu, tapi banyak lagi perkara-perkara yang tak sempat saya tanyakan kepada Dr. Akmal. Mungkin itu membolehkan saya berjanji untuk bawa sekali lagi Dr. Akmal dalam agenda awal ini untuk sisi seterusnya. Terima kasih Dr. Akmal. Itu tadi Dr. Akmal Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Clinical Research Malaysia ataupun CRM, Institut Penyelidikan Klinikal. Dan itu saja agenda awal ini pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.